Saya akan bawa anda berjumpa dengan rakan sinematografer saya. Kita akan mendengar perkongsian daripada beliau serta pengalaman yang mungkin dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi jangan buang masa, jom kita pergi. Terima kasih kepada Alfie, founder kepada Cinematic Studio, kerana sudi meluangkan masa kepada kita hari ini untuk kongsi pengalaman beliau. Kenapa anda memilih sinematografi sebagai karier dalam kehidupan anda? Pertama sekali, terima kasihlah kepada rakan seperjuangan saya dalam bidang ini. Antara sebab saya memilih kerjaya sebagai videografer adalah kerana minat dalam bidang digital ataupun dalam kata lain bidang motion. Motion ada banyak dari segi grafik, okey. Jadi saya memilih bidang dari sudut perfilman ataupun orang yang nampak secara live, bukan rekaan grafik. Mulanya kerjaya dalam bidang videografi ketika saya sedang melakukan praktikal di sebuah syarikat pengendalian acara ataupun event management company. Dekat sana saya mula diarah untuk menjadi seorang jurugambar, juru video untuk majlis-majlis yang kecil, di mana pada waktu itu majlis itu adalah di bawah bidang kuasa syarikat kami. Dari sana bermulalah karier ataupun minat saya sebagai seorang videografer. Dan untuk pengetahuan, saya bukan graduate dalam bidang videografi, maskom ke tak. Saya graduate dalam bidang hotel management. Kata orang, kebanyakan orang mengatakan belajar lain, tapi akhirnya kerjaya ke lain. Jadi maksudnya tadi, rezeki itu berada di mana-mana. Tak semestinya anda belajar dalam bidang perhotelan, anda mesti kerja hotel. Tak. Rezeki itu Tuhan yang tentukan. Saya kenal Alfie sebab kita tak perasan yang dalam video Alfie ni angle-angle yang diambil dalam video tersebut dilakukan secara one man show. Drone effect, rain, macam-macam lah, close up yang kita tak sangkakan dia dilakukan secara one man show. Kongsikan sedikit kepada kita macam mana Alfie buat secara one man show lah. Sekarang ni ramai yang dah buat one man show. Waktu zaman saya dulu, sekitar tahun 2008, 2009, waktu tu susah nak tengok orang buat one man show, tapi yang buat one man show, hasil dia pun macam one man show juga. Waktu tu saya bekerja di sebuah syarikat production house yang terkenal di Malaysia, iaitu Manggis Production, di mana di sana saya banyak belajar, banyak pergi syuting yang apa kata orang, syuting yang memang high class lah. Syuting atau corporate, mana yang Alfie lebih prefer syuting? Bagi saya, dua-dua ada cabaran masing-masing. Sekarang ni industri makin berkembang dan harga juga semakin kompetitif. Kalau kita tengok situasi di Miri contohnya, corporate tu agak kuranglah mendapat sambutan sebab mungkin dekat Miri syarikat yang berstatus besar-besaran tu kurang. Jadi wedding tu lebih kepada kita boleh dapat job setiap minggu, setiap bulan daripada corporate. Corporate mungkin dalam setahun 2 kali je, macam tu. Jadi secara khusus saya akan katakan, kalau nak job anda berterusan, anda boleh ambil wedding. Kalau anda nak job anda terkenal di kalangan orang-orang kenamaan, anda boleh ambil corporate. Sebab corporate ni dia akan, hasil anda akan lebih cepat tersebar berbanding dengan wedding. So, branding lah. Branding. Sebagai seorang full time cinematographer, apa pendapat Alfie dalam bidang ni lah, kesan impak COVID-19 pada industri ni? Saya menitikkan
ataupun meletakkan diri saya sebagai satu level di mana harga pasaran saya letakkan tinggi. Walaupun saya tahu yang mana harga pasaran yang saya letak sehingga hari ini mungkin tak dapat untuk klien saya membayar disebabkan harga yang mahal, yang terlalu tinggi. Jadi secara tak langsung kita meletakkan harga yang tinggi untuk menyelamatkan diri kita di masa hadapan. Seperti sekarang ni lah, secara tidak langsung kita tak ada job sekarang ni, secara langsung kita dapat backup daripada hasil kerja kita yang lepas. Jadi itu antara cabaran tak ada job, macam mana nak cover cabaran tu kepada kita boleh survive, kita tak gulung tikar. Benda tu dah dijangka awal lah. Betul. Awal. Betul. Sebab tu saya nak nasihatkan lagi kepada yang dalam industri seperti saya, terutama yang buat full time, jangan takut berkenaan dengan harga. Jangan takut bagi harga murah, orang datang banyak, betul. Tapi bila anda bagi harga murah, orang datang banyak dan anda pun sengsara. Kenapa? Bila customer banyak tanya, klien banyak tanya, bila nak siap barang, anda stres. Jadi itu antara sebab kenapa saya tidak meletakkan harga servis saya pada kadar yang rendah. Bagi saya lebih gemar untuk meletakkan harga servis saya pada harga tinggi kerana untuk masa depan, untuk keselamatan saya dan juga nilai kreativiti saya. Jadi bagi saya itu adalah perkara yang penting lah dalam kita berniaga, terutamanya yang full time. Uraikan Alfi Hazimi dalam 3 perkataan. Okey, mungkin soalan tu agak susah. Saya boleh katakan inspirasi, cinta dan yakin. Okey, kenapa inspirasi, kenapa cinta dan yakin? Okey, inspirasi ni seperti biasa, baik siapa-siapa saja yang bekerja, dia orang ada inspirasi dia orang ada idola dia orang. Jadi sebelum kita bermula bekerja, kita pasti ada inspirasi kita mesti ada idola kita. Jadi saya punya inspirasi adalah untuk melakukan bidang videografi, bidang sinematografi ni satu level yang mana orang boleh faham cerita kita, bukan sekadar kita melakukan sesuatu yang kreatif, tapi dalam masa yang sama kreatif kita tu orang boleh memahami, boleh terima. Maksudnya storytelling dari segi orang sekeliling. Maksudnya dari usia muda sampai usia yang paling tua, orang boleh faham cerita kita. Disebabkan itu inspirasi amat penting bagi saya, dan saya menitik beratkan perjalanan cerita ataupun shooting style yang klasik, yang tak heavy, yang apa kata orang boleh faham jalan cerita. Kedua, cinta ni bagi saya, kalau kita cintakan sesuatu perkara, kita akan berhabis-habisan, kita akan sanggup berkorban. Begitu juga dalam industri sinematografi ini, kerana seperti yang kita maklumkan sebelum ni tadi, industri ni memang mencabar, cabaran dia banyak, dan setiap bulan kita boleh golong tikar, boleh tutup kedai sebab tak ada bisnes. Jadi apa yang saya ingin tekankan kat sini adalah, kalau anda cintakan karier anda, jangan putus asa. Jangan putus asa, sebab jangan rasa yang hasil anda ni orang lain boleh ambil. Tak, rezeki kita masing-masing dari Allah. Jadi saya boleh katakan dekat sini, cinta tu amat penting. Berpeganglah dengan cinta, anda pasti akan maju ke depan. Dan yang ketiga adalah yakin. Anda perlu yakin dengan takdir Allah. Anda perlu yakin yang rezeki anda ada di mana-mana. Tak kisahlah siapa yang ingin menjatuhkan anda, tapi anda kena ingat, kalau anda yakin dengan apa yang anda buat, teruskan.
teruskan, jangan putus asa, kerana ada saja jalan yang terbuka untuk anda, untuk peluang anda untuk mendapatkan satu kenikmatan dalam berkarya seperti yang saya ada sekarang ni. Itu antara kata-kata semangat yang saya boleh katakan kepada rakan-rakan yang dekat luar sana yang masih kata orang berfikir untuk meneruskan ke ataupun untuk tutup kedai dalam bisnes ni. Saya daripada industri ni lah. Yes, betul. Jadi saya ingin pesan, yakinlah, jangan putus asa. Jangan kerana keadaan sekarang ni pandemik COVID-19 anda rasa macam anda tak boleh survive. Anda tak boleh survive. Jadi kuatkan semangat dan cari jalan peluang yang lain yang anda boleh kembalikan industri anda, nama anda sendiri. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat Hari Raya.